Alright. So ada soalan dia tanya, dalam teknik SOP kita marking zone SNR, then price masuk zone di time frame H4. Ada candle break zone, tapi di time frame daily dia tak break, dia bagi shadow. Adakah itu tanda dia reject zone yang kita marking tu? Itu soalan pertama. Yang kedua, apa pandangan TM, adakah price akan reject dulu lepas tu break terus zone tersebut? So untuk soalan pertama tadi yang dia tanya pasal H4 dengan daily tu untuk bahagian SNR. So pendapat saya lah, dalam SNR ni dia ada high high, high low, high high, high low. Kalau even dia break kita punya zone pun, kita kena tunggu dia break higher low untuk dia create lower low. So maksudnya fahaman dia macam ni. Fahaman dia macam ni. Saya bagi contoh mudah. Naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ini ialah high high. Maksudnya yang lebih tinggi daripada tinggi. This one is higher low. And this one is higher high. And this one is higher low. Contoh, korang fokuskan kat zone atas ni sebagai SNR. Okay, macam mana kita nak tahu yang zone ini memang zone yang kita boleh entry? Contoh, jadi yang pertama sekali dia kena break yang ini dulu. Silap. Dia datang balik satu hari nanti, tak kisahlah bila-bila. Contoh dia datang balik sini kan. Sekejap saya putihkan dulu kawasan ni, senang nak sembang. Okay, katakan dia dah turun tu, dia dah buat cerita dia, dan kemudian dia naik. Kalau kita nak tahu kawasan ni betul ke kita boleh entry, contoh sekarang di time frame H4, contoh H4 dia masuk zone. Okay, dah masuk zone H4 ni. Korang turun time frame apa? Korang tahu dah kan, time frame M15. Bila buka je M15, pertama sekali sama ada dekat sini akan buat pattern macam ni juga, dia akan buat benda ni juga. Ataupun katakan korang tak nak pandang belah sini, korang nak pandang belah sini je, lagi bagus. Sebab apa? Lagi bagus pula, pun boleh. Maksudnya dekat sini nanti dia akan buat benda ni juga. Benda ni benda apa? Standard lah. Korang tengok lah chart, dia akan naik turun dia. Benda yang saya maksudkan ialah dia akan buat high high, high low, high high, high low, dan dia akan break higher low tu untuk dia buat lower low. Kalau tak tahu benda ni yang saya sebut ni pasal high high, high low ni benda apa, korang boleh pergi refer dekat YouTube channel saya, search saja Mentorship by Tuan Muda. Dekat situ dalam topik awal kot saya rasa lah, masa kelas awal-awal dulu, saya ada ajar tentang high high, high low ni untuk korang tahu trend tu. So benda tu penting sebenarnya, sebab itulah saya terapkan dalam basic. Jadi bila korang tahu benda tu je, korang dah automatic tahu. Okay, tadi kita cerita, dia tanya H4 break dah zone, ada candle yang break zone tu, tapi dekat daily rejection semata-mata. Untuk confirmation ialah you guys kena tengok ni dalam time frame kecil atau time frame H4 tu. Kalau H4 tak ada, buka M15 untuk tengok. Dia break higher low. Ini tanda-tanda yang kita boleh entry sell waktu dia naik balik untuk turun. Tu tanda-tanda dia. Okay, so basically forex ni mudah je, cuma dia kena multi time frame. Itu yang menyusahkan. Tak semua orang suka benda remeh, tapi bila you suka benda remeh, you boleh full margin. Bila you full margin pula, orang kata orang kata kagum, macam, ui, mana kau tahu ni, macam kau tahu. Sebenarnya dia rajin. Tu je beza dia dengan kita, sebab dia rajin, kita tak rajin multi time frame. Okay, daily tadi dia kata ada shadow tanda rejection. Daily punya candle ialah candle yang bagi tahu you apa yang you nak buat esok. Bukan dia buat hari ni juga you tahu cerita dia, tak. Ialah apa yang, contoh candle hari ni untuk you tahu next tindakan yang you kena buat pada hari esok ataupun hari-hari seterusnya, bukannya hari ni. Tu daily punya cerita. Usually dia buat macam tu. Contoh, dia masuk dan dia bagi shadow. Dekat daily shadow, dekat H4 dah memang rejection, dekat 15 dah memang boleh entry, silakan entry. Boleh hold sampai mana? Tadi daily ada apa? Rejection. So sama ada kita sekarang ni nak hold ataupun kita just nak ambil betul-betul daripada SND, zone to zone, ataupun kita nak ikut SNR daripada resistance to support. Faham? You kena selalu, apa orang kata, jangan mudah tertipu lah. Jangan mudah tertipu dengan market. Market buat benda yang kita suka.
Macam ibarat macam boleh hold. Tapi kalau you refer satu time frame saja, benda tu mungkin akan buat you terciduk. So macam soalan dia bagus, tapi bukan tak boleh entry. Boleh entry. Dan bukannya macam, oi serius lah tak boleh entry langsung. Boleh je entry. Profit berapa? 30 pip juga. Sedap juga. Cuma bezanya daily dah bagi tahu cerita lain. Yang esoknya kalau you hold lagi hari ni, esok atau malam ni ya, buat by pukul 1 pagi 2 pagi, mungkin you punya tu dah kena SL. Kalau you tak, tutup profit tadi. Faham? Because of daily punya cerita, dia dah bagi tahu hari ni, aku nampak macam ada rejection lah. Contoh. So dah tahu. Ataupun you nampak macam breakout lah. Contoh. So you tahu dah sebenarnya direction nak ke mana. So because of daily dengan weekly, kita boleh tahu cerita yang akan datang. Because of time frame besar. Dan daripada time frame besar tu jugalah kita dapat tahu cerita hari ni. Because of time frame besar tu dah bagi cerita, dan kita tengok dalam time frame kecil untuk tahu lagi dia punya detail. Contoh bila saya cakap macam ni, korang tak faham sangat. Tak faham lah. Korang refer dengan kawan-kawan yang belajar dengan Tuan Muda juga. Kau belajar dengan Tuan Muda juga Dia cakap hari tu apa? Oh, baru aku faham. Kenapa korang macam tu? Sebab Tuan Muda dekat atas. Ibarat macam Tuan Muda tengah cerita. Kat atas macam tu, korang tengah terima je. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi yang tak dapat ni tanya kawan dia, apa cikgu cakap tadi? Dia cakap macam ni. Okay, aku dah faham dah. Kenapa macam tu? Sebab you kena ada satu level yang you senang faham. Sama juga dengan market. Market bila daily bukan untuk hari ni cerita, tapi untuk esok punya cerita, untuk yang akan datang. Kita tak tahu akan datang ni, kita tak tahu masa depan. Kita tak boleh predict masa depan. Kita tak boleh nampak future kalau kita bukan dekat atas. Kalau you tak nampak benda di depan you because of you dekat satu level yang sama dengan tembok, cuba you tinggi sikit, you akan nampak apa yang di belakang tembok. Apa yang I cuma nak sampaikan ialah itu ialah mati time frame punya fokus. Kalau you fokus satu time frame ni, you takkan nampak bro cerita dia nak pergi mana sebenarnya ni. Aku tengok ni, aku duk buy. Contoh aku dah buy kat sini, aku rasa macam ibarat macam dah buy dekat akar ni. Aku macam dah buy kat akar je. Buka time frame lain. Contoh buka daily. Lah, daily kat mana ni? Contoh. Lah, daily kat mana ni? Dah break belum? Noh, tak break pun. So betul ke dia boleh fly ni? Tak tahu. Unless dia break. That's all. Okay, tu you dapat cerita macam so aku tak boleh nak hold lama sangat. Aku nak tengok juga ni. Aku rasa macam ada kemungkinan dia turun kat ni. Contoh. Itu adalah contoh semata-mata untuk you faham yang itulah multi time frame. So I'm not giving any signal for now for XAUSD. Belum lagi sebab belum analisa. So apa yang boleh fokuskan sekarang ialah SND itu apa. So basically you dah dapat dah apa itu SND malam ni.